Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia semakin membimbangkan. Semalam, jumlah pesakit yang meninggal dunia 1,040 orang tertinggi setakat ini. Peningkatan mendadak berbanding 189 kes pada 8 Jun lalu. Jumlah keseluruhan kematian kini hampir mencecah 63,000 orang. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, kes jangkitan harian juga mencatat rekod tertinggi iaitu 34,379 kes. Menjadikan kes positif keseluruhan hampir 2.4 juta. Mulai 3 Julai hingga 20 Julai ini, pemerintah Indonesia mengetatkan protokol kesihatan COVID-19 dengan memperluas sekatan ke Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu, angka korban COVID-19 global kini melepasi 4 juta. Manakala jumlah keseluruhan kes jangkitan hampir 186 juta. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan dunia kini berada di titik bahaya wabak. Beliau mengecam tindakan negara-negara kaya yang terus menyimpan vaksin serta alat pelindungan diri seolah-olah pandemik sudah berakhir. WHO dalam pada itu mengingatkan negara-negara yang mempertimbangkan untuk melonggarkan sekatan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Kadar vaksinasi yang tinggi tidak menjamin penularan virus terhenti. Pengarah Kecemasan WHO Michael Ryan tidak mahu usaha yang dilaksanakan selama ini menjadi sia-sia. Mengenai rancangan England untuk melonggarkan sebahagian besar sekatan pada 19 Julai ini, beliau berkata negara itu perlu berhati-hati untuk memansuhkan larangan tersebut. Data WHO menunjukkan berlaku tren peningkatan kes sejak 2 minggu lepas. Di Eropah, jangkitan wabak melonjak kepada 30% dalam tempoh seminggu meskipun kadar vaksinasi adalah 70 dos per 100 penduduk. 4 penjenayah upahan yang dipercayai terlibat dengan kes bunuh Presiden Haiti Jovenel Moise ditembak mati, sementara 2 lagi berjaya diberkas. Perkara itu disahkan Ketua Polis Haiti Leon Charles dalam satu kenyataan. Ketiga ini pasukan keselamatan masih melakukan operasi di bandar Port-au-Prince. Sementara itu, Amerika Syarikat mengulangi desakan agar Haiti meneruskan pilihan raya Presiden September ini. Kenyataan jurucakap Jabatan Negara Ned Price itu menyusul selepas Presiden Jovenel Moise mati dibunuh. Tegas Price, hanya dengan mengadakan pilihan raya mampu memulihkan ketegangan politik di negara itu. Dalam pada itu, sekumpulan penggubal undang-undang yang diketuai Representatif Gregory Meeks meminta sokongan antarabangsa terhadap Haiti selepas kes bunuh berkenaan. Mereka turut menyeru semua pihak supaya bertenang dan menghormati undang-undang negara. Pertubuhan itu juga mendesak pemerintah supaya memastikan peralihan kuasa diadakan secara aman. Misi pencarian mangsa runtuhan kondominium 12 tingkat di Florida, Amerika Syarikat ditamatkan. Datuk Bandar Miami Dade County, Daniela Levincava, ketiga mengumumkan perkara itu, berkata pihaknya kini beralih kepada usaha pemulihan. Beliau mengakui ia adalah satu keputusan yang sukar. Keputusan itu dibuat sejurus penemuan 8 lagi mangsa mayat. Ini menjadikan keseluruhan angka korban ialah 54 orang, 86 lagi masih hilang. Bola sepak Euro 2020, England akan menentang Itali dalam perlawanan akhir di Wembley Ahad ini. Ia perlawanan akhir pertama England dalam kejohanan besar sejak menjulang Piala Dunia 1966 55 tahun lalu. Dalam aksi separuh akhir awal pagi tadi, England menewaskan Denmark 2-1. Terikat 1-1, perlawanan diheret dalam masa tambahan. Gol kemenangan dijaringkan oleh Harry Kane yang menyempurnakan sepakan penalti kontroversi pada minit ke-104. Terdahulu, Mikael Damsgaard meletakkan Denmark di depan menerusi sepakan percuma pada minit ke-30. Namun jaringan sendiri Simon Kjær membolehkan England menyamakan kedudukan 9 minit kemudian. Perlawanan disaksikan hampir 65,000 penyokong. Pengendali England Gareth Southgate dalam pada itu menagih kudrat pemain-pemainnya untuk berdepan cabaran besar di pentas akhir Ahad ini. Southgate turut mencabar barisan pemainnya agar menyelesaikan tugas itu dengan penuh bergaya. Seterusnya merealisasikan hasrat untuk menamatkan kempen Euro 2020 penuh bersejarah.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Teruskan kawalan Kendiri, bantu sistem kesihatan negara perangi COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.